Assalamualaikum dan hai, welcome back to Sofrian TV. Jadi, seperti kita tahu, semalam bertarikh 15 September, awal pagi tadi, Apple melancarkan Apple event mereka yang mengetengahkan produk-produk terbaru daripada Apple. Antaranya ialah iPad, iPhone 13 dan juga Apple Watch. Namun yang kita akan fokuskan pada hari ini ialah iPhone dan iPad sahaja. Jadi sebelum kita teruskan dengan topik kita, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Korang semua fantastic. So mula-mula aku akan bacakan dahulu spek-spek ataupun perkara-perkara yang ada pada iPad. Baiklah, yang pertama ialah iPad 10.2 inch yang upgrade daripada generasi sebelumnya. First of all, ia menggunakan iPad OS, menggunakan A13 Bionic sebagai chipsetsnya, screen True Tone Retina display, dilengkapi dengan stereo speaker, compatible dengan Apple Pencil first gen dahulu, compatible juga dengan smart keyboard yang terbaru dan juga yang lama, dilengkapi dengan kamera 12 megapiksel ultra wide camera dengan center stage untuk kamera hadapan dan 8 megapiksel wide camera untuk bahagian belakang. iPad 10.2 inch ini menyokong 20 watt fast charger menggunakan USB-C dan diletakkan pada tanda harga RM1,499, varian terendah 64GB Wi-Fi sahaja dan tertinggi dengan RM2,769 dengan storan 256GB Wi-Fi dan juga selular. Baiklah, seterusnya produk terbaru daripada Apple iaitu iPad mini 8.3 inci dan semestinya ia menggunakan iPad OS, dilengkapi dengan A15 Bionic 5G chipset terbaru daripada Apple, menggunakan screen liquid retina display, landscape stereo speaker, compatible dengan Apple Pencil yang terbaru iaitu second gen, compatible juga dengan Bluetooth keyboard tapi dia tak compatible untuk smart keyboard daripada Apple. Terusnya kamera belakang ialah 12 megapiksel yang menyokong rakaman sehingga 4K 30fps, 12 megapiksel front camera yang juga menyokong untuk feature center stage. Bagi korang yang tak tahu center stage itu apa, basically dia akan ikut wajah korang yang dia akan tengahkan wajah korang dalam sebuah video call ataupun Google Meet lah. iPad mini ni juga dia menggunakan USB-C dan dilengkapi dengan 20 watt fast charger dalam kotak. Baiklah, untuk tanda harga adalah RM2,299 untuk varian terendah 64GB Wi-Fi sahaja dan varian tertinggi ialah RM3,599, 256GB Wi-Fi dan selular. So based on specs yang ditawarkan oleh Apple pada iPad dan juga iPad mini ni, of course iPad mini ni lebih powerful tapi dia tak compatible dengan smart keyboard yang Apple sediakan. So korang kena beli Bluetooth keyboard yang berasingan lah. Kalau korang tanya aku, iPad 10.2 inch ni untuk siapa dan iPad mini ni untuk siapa pula, aku akan jawab bahawa iPad 10.2 ni lebih sesuai digunakan untuk content creator, pelajar ataupun student ataupun pekerja-pekerja office lah, yang lebih suka untuk membuat sesuatu yang memerlukan skrin yang luas, contohnya melukis ke, editing dan juga bekerja. Bukan aku cakap iPad mini ni tak bagus, cuma dia kurang sesuai lah sebab form factor yang dia kecil dan juga compact. Manakala untuk iPad mini pula, dia pergolongan yang fokus kepada golongan yang mengutamakan performance dan compatible serta mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Contohnya gamers ataupun yang mereka yang menjadikan iPad mini ni sebagai daily driver mereka instead of smartphone. Sebab dia lebih portable dan juga sedap untuk dipegang kalau gaming kan. Plus screen dia yang besar tu juga akan memberikan gaming experience yang lebih immersive lah. Lagipun dia sedap dipegang kan. Ok, fokus kita seterusnya ialah iPhone 13 mini dan iPhone 13 biasa. Aku akan bacakan spek dia terlebih dahulu. iOS 15 yang menggunakan A15 Bionic 5G juga, menggunakan screen OLED 60Hz sahaja. Untuk iPhone 13 mini menggunakan 5.4 inci size screen, manakala untuk iPhone 13 biasa 6.1 inci. Kedua-duanya mempunyai perlindungan dalaman IP68 dan berita-berita untuk semua, notch yang pada iPhone 13 ni mengecil sebanyak 20%. Sebabnya mereka meletakkan earpiece pada iPhone 13 ini di atas sensor-sensor kamera dan juga sensor untuk Face ID. Next, ia menggunakan stereo speaker, 12 megapiksel wide camera menyokong rakaman 4K 60fps, 12 megapiksel ultra wide camera, 12 megapiksel selfie dengan center stage menyokong untuk EIS juga dan juga mampu merakam sehingga 4K 60fps. Bagi kamera utamanya yang menggunakan sensor shift camera OIS, iaitu dia lebih baiklah berbanding normal OIS pada smartphone yang lain. Feature-feature yang menarik, cinematic mode, night mode dan mempunyai Wi-Fi 6, Lightning USB 20W saja tidak ada dalam kotak.
Dan tanda harga RM3,399 128GB, RM4,799 512GB varian tertinggi untuk iPhone 13 mini. Manakala untuk iPhone 13 biasa RM3,899 128GB dan RM5,299 untuk varian 512GB untuk iPhone 13 biasa. Color varian yang ada ialah pink yang terbaru, blue, midnight, starlight dan product red. Sebelum aku mengulas lebih lanjut, aku nak ingatkan kepada korang bahawa 86% daripada korang yang menonton video aku belum lagi subscribe. Jadi, kalau korang suka video direct to the point macam ni, jangan lupa untuk subscribe, okay? Terima kasih. Seterusnya kita bercakap pula tentang iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Aku bacakan dulu specs ni, iaitu disertakan dengan iOS 15 yang terbaru, menggunakan i15 Bionic 5G, screen OLED 120Hz, finally 120Hz untuk iPhone 13 Pro dan Pro Max dengan ketinggian kejerahan sehingga 1200 nits dan menggunakan untuk HDR. Size screen 6.1 inci iPhone 13 Pro dan 6.7 inci untuk iPhone 13 Pro Max. Juga menggunakan untuk IP68. Notch macam biasa juga berkurang sebanyak 20% dan menggunakan juga untuk stereo speaker. Kamera pula dia tak banyak berubah berbanding dengan iPhone 13 Pro tadi, iaitu 12MP wide dengan sensor shift stabilization, 12MP telephoto, 12MP ultra wide dan juga dilengkapi dengan LiDAR sensor untuk depth sensor. Kamera utamanya mampu mengukur sehingga 4K 60 frames per second, mempunyai feature Dolby Vision, ProRes, Cinematic Mode dan juga Stereo Sound. Untuk selfie, dia menggunakan 12MP selfie camera juga mengukur untuk 4K 60 frames per second, dilengkapi dengan EIS iaitu Electric Image Stabilization. Juga mempunyai feature Wi-Fi 6, Lightning USB 20W. Tanda harga pula ialah RM4,899 128GB, RM7,199 untuk 1TB storage iPhone 13 Pro. Untuk iPhone 13 Pro Max pula RM5,299 128GB dan RM7,599 1TB varian tertinggi untuk iPhone 13 Pro Max. Color yang available untuk 13 Pro dan 13 Pro Max ialah Sierra Blue yang terbaru, Silver, Gold dan Graphite. So, kalau korang tanya aku, korang berbaloi tak upgrade ke iPhone 12 Pro ataupun 12 Pro Max kepada iPhone 13 Pro dan Pro Max ni? Kalau tanya aku rasa tak berbaloi sangat. Sebab apa? Semua upgrade ni adalah minor upgrade saja, bukannya major upgrade. Tak macam pada iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max yang upgrade dikau-kau daripada iPhone 10s Max. So, aku sarankan kalau korang nak beli pun iPhone 13 series ni, aku sarankan korang beli iPhone 13 mini ataupun iPhone 13 yang biasa. Walaupun dia ada banyak feature yang baru seperti ProRes, Cinematic Mode dan juga Stereo Sound untuk kamera dan juga sensor yang upgrade sikit, tapi dia bukanlah major upgrade. Aku yakin pada iOS 15 ni nanti akan letak juga feature-feature tu pada iPhone 12 Pro dan Pro Max. Tapi kalau korang ada duit dan juga golongan yang bangsawan, korang boleh lah try upgrade, okay? Sebab dia upgrade tetap dia upgrade lah, cuma dia minor upgrade sahaja. So guys, itu sahaja video untuk kali ni. Aku sebenarnya nak cakap pasal specs ataupun apa yang ada pada Apple event tu, in case korang miss ataupun tak tahu apa-apa pasal Apple event tu kan. Dan at least aku boleh bantulah sikit korang untuk buat pembelian. Patut ke tak korang upgrade atau patut ke tak korang tunggu untuk iPhone 14. Sebab rumus iPhone 14 so far ni memang kau mantap ni. So kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya Sofi dari TV. Assalamualaikum. Bye bye. Peace.